Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian kita daripada ilmu yang amat penting ini, itulah ilmu fiqhut taharah. Ya, fiqh taharah lah. Daripada fiqhul ibadah, fiqh ibadah. Mula-mula sekali fiqh taharah. Dan kita telah menghabisi pada kuliah yang lalu babul wudu, ya, the chapter of ablution. Saya ingat setahun lebih kot kita lebih 10 kuliah rasanya. Kerana wudu ada banyak babnya. Walaupun tidaklah saya berkongsi kesemuanya, tapi sekiranya perkara-perkara yang telah penting, perkara-perkara penting telah saya kongsikan kepada tuan-tuan. Dan pada malam ini kita nak masuk bab yang baru, seperti mana yang ada dalam buku-buku fiqh. Itulah kebiasaannya selepas bukan wudu, mandi, wudu dah lama lepas dah, mandi. Kebiasaannya selepas babul ghusli, bab mandi, right away after babul wudu ialah babut tayammum, the chapter of tayammum, ya. Jajak nak cari ni mandi tayammum. Sejuk malam ni, hujan lagi ya, hujan tadi kan. Di mana dalam nota saya mulai dengan bab yang terawal, itulah syarat sah tayammum, ya, yang sebenarnya tidak ada banyak perbezaan dengan syarat sah wudu yang telah kita bincangkan pada kuliah yang terdahulu. Adalah sikit sebanyak perbezaan. Dan setelah itu fardu tayammum, kemudian perkara yang membatalkan tayammum, dan hal-hal lainlah yang ada hubung kait dengan tayammum. Dan sekira nota saya ni tidaklah banyak, sikit saja. Dan saya ingat dalam fiqh taharah ni tayammum pun tidak banyak. Nak berbanding wudu dan mandi wajib, di mana wudu dan mandi wajib lebih banyak perbahasan, ya. Baik, jadi itu bab-bab yang ada. Saya ingat 4 bab kot, 3 bab kan. Syarat sah tayammum, fardu tayammum, dengan perkara yang membatalkan tayammum. Kemudian saya akan tambah lagi lah, ya, itulah sunnah-sunnah tayammum, ya. Dan boleh masuk juga makruh tayammum, adalah sikit, walaupun sebenarnya dia bukanlah satu bab yang besar dalam fiqh, ya. Sunat tayammum ada juga, ya, bukan tak ada. Nota saya miss tu, sebenarnya dia ada, ya. Baik, sebelum kita pergi kepada bab-bab itu, syarat sah tayammum, fardu tayammum atau rukun tayammum, sunat-sunat tayammum, perkara yang membatalkan tayammum, dan everything related to the topic, kita kebiasaannya akan memulakan satu bab itu dengan mukadimah yang merangkumi 2 perkara kebiasaan, ya. Pertama ialah ta'rif, yang kedua ialah hukum. Mana-mana bab yang ada dalam fiqh, tuan-tuan, para ulama tidak akan membahaskannya secara lebih lanjut, melainkan mereka akan explain terlebih dahulu tentang 2 perkara ini. Pertama ialah definition, yang kedua ialah hukum, Islamic jurisprudence, mesti bagi tahu. Ya. Dan saya ingat bukan dalam bab tayammum ni saja, dulu-dulu pun kita cerita dulu bab tu sebelum kita cerita bab-bab yang lain dalam topik berkenaan. Pasal ini normal, ini dia punya tabiat kepada ilmu fiqh. Ilmu-ilmu lain saya tak tahulah, tapi saya ingat lebih kurang aja. Kerana ulama, tuan-tuan, dia tidak akan membahaskan satu perkara,
They won't go any further. Mereka akan explain dulu. Kita nak belajar ni apa benda. Ya. Sekurang-kurangnya kita ada gambaran awal. Ya, dan idea umum tentang hal berkenaan. Sementara nak bagi clarification, nak bagi clear. Ya. Ya, kepada kita, dan of course lah ia akan memudahkan pembelajaran kita selepas itu. Membantu jugalah sikit sebenarnya. Ya. Baik, pertama ialah ta'rif tayamum, ya, definisi kepada tayamum. Sentiasa ada dua definisi di sana. Pertama ialah definisi cara bahasa. Dipanggil at-ta'rifu lughatan. Macam dulu-dulu jugalah. Wuduk cara bahasa apa dia? Al-wudu'u lughatan, al-ghuslu basuh. Kena ingat tu. Tahulah surah tak ada periksa. Pasal kita ada ni kuliah khas tu. Ya. Wudu-wudu ni secara bahasa maksud dia basuh. Tak tahu Arab pun tak apa, saya tak expect lah jemaah-jemaah surau ni tahu Arab, boleh sebut macam saya sebut. Tahu kot Melayu pun tak apa. Wudu ni mana basuh secara bahasanya. Ya. Al-wudu al-ghuslu, basuh. Cara syarak pula membasuh anggota-anggota wudu. Itu saja. Cukup dah tu. Dengan syarat-syarat tertentu. Itu aja. Dia definisi lebih kurang tu aja. Mana kita faham dah, membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu paling basic lah. Lagi bagus membasuh anggota-anggota yang membasuh anggota-anggota tertentu seperti muka, tangan dengan syarat-syarat tertentu. Dia ada syarat dia. Ya. Baik, sama juga dengan tayamum, dia ada cara bahasa, dia ada cara syarak. Cara bahasa kita panggil lughatan, ya. Literally, ya. Mana apa yang orang Arab faham bila disebut tayamum. Ya. Ataupun apa maksud perkataan tu dari sudut bahasa Arab. Dari sudut bahasa Arab ni boleh jadi dua. Pertama ialah apa yang orang Arab faham secara am. Dan boleh jadi juga apa yang dipahami oleh pakar-pakar bahasa Arab. Kerana kadang-kadang apa yang dipahami orang Arab dia tak sama dengan apa yang dipahami oleh pakar bahasa, dia lain. Sementara daripada satu perkataan kadang-kadang orang Arab belaka, tapi Arab sini faham lain, Arab sini faham lain, menyebabkan kita kena rujuk mu'jam, dictionary. Paling senang nak tahu maksud dictionary ya. Dari sudut bahasa ni. Kalau dictionary no disagreement, maksud tak ada khilaf lah. Contoh macam dalam bahasa Melayu juga lah. Tuan-tuan nak tahu satu maksud dalam bahasa Melayu, kalau tuan-tuan pergi tanya orang Kelantan, nanti orang Kelantan cakap lain. Pergi tanya pula orang Kedah kata lain. Bukan dalam semua perkataan, ada few words, betul tak? Ada setengah-setengah perkataan. Jadi macam mana kita nak dapatkan maksud yang betul-betul dari sudut bahasa Melayu, perkataan berkenaan? Buka kamus. Jadi same goes to Arabic. Bahasa Arab pun sama juga. Tabiat bahasa ni semua sama. Ya. Baik. Orang Arab kata at-tayammumu al-qasdu. Lughatan. Tayammum ni maksud dia mengambil, mendapatkan, ya, pergi kepada satu tempat, dia panggil qasad juga, ya, memperolehi sesuatu. Itu satu bentuk tayammum juga, qasad. Sebab itu niat-niat disebut qasad. Bila kita niat tu, kita menggambarkan sesuatu, memperolehi sesuatu, kita nak, ya, orang nak panggil tahqiq sesuatu, niat dah tu, qasad dah tu. Qasad ni benda yang macam tu. Dan sebahagian ulama juga menyatakan bahawa makna tayammum secara bahasa ialah isol. Ini sebahagian ulama Syafi'i. Malah definisi tayammum secara syarak, dia guna perkataan itu. Dia tak guna perkataan qasad dalam mazhab Syafi'i lah. Tapi dia guna perkataan isol, yakni menyampaikan. Menyampaikan, ya. Tadi qasad maksud memperolehi, mengambil, ini menyampaikan, lebih kurang aja. Sudut bahasa lah, yang sikit tak adalah penting, tapi kena bagi tahu juga, ya. At-tayammum lughatan al-qasad. Tayammum cara bahasa ialah mengambil, memperolehi, menyampaikan, ya. Wa tayammum syar'an, adapun tayammum cara syarak ialah bila cara syarak ni kita nak. Pasal purpose dia hak kita nak tahu tu hak syarak.
bahasa ni tak ada masalah. Cuma kita nak tahu lebih awal cara bahasa macam mana. Tapi kalau kita nak syarak, ya, macam semayang juga. Semayang cara bahasa apa maksud? Lambat lagi kita nak bincang bab semayang, tapi sentuh sikit lah. Apa maksud semayang cara bahasa? As-salatu lughatan, doa. As-salatu lughatan ad-doa. Sembahyang secara bahasa, yakni difahami oleh orang Arab dan ahli-ahli bahasa Arab, ialah doa. Dan sekarang bukan bahasa Arab saja, English pun semayang dia kata prayer, betul tak? Lebih kurang aja. Itu cara bahasa. Maksud semain-semain doa. Ya. Cara syarak pula ialah perbuatan tertentu yang bermula daripada takbiratul ihram sehingga salam. Ada syarat-syarat dan rukunnya disertai dengannya. Jadi kita nampak lebih jelas. Tadi jelas dah, tapi adalah idea am. Lepas tu bila sebut syarak je, kita baru nampak. Oh, dia mesti perbuatan mula dengan takbir sampai salam. Ada syarat-syarat tertentu, rukun-rukun tertentu disertai dengannya. Jadi lebih jelas. Sama juga dengan tayamum. Mungkin ada seluruh bahasa ni kita bela lagi. Memperolehi, mengambil, menyampaikan apa benda. Itu bahasa. Yang mana orang Arab ni dia akan guna perkataan tayamum. Ya, bila nak merujuk kepada perkara-perkara itu, ya. Baik. Secara syarak ialah at-tayammumu syar'an. Tayammum secara syarak banyak ya. Ulama-ulama Hanafi umpamanya, mereka mendefinisikan tayammum sebagai ibaratun an istimali sa'idit tahur limashil wajhi wal yadain. Ulama-ulama Hanafi mendefinisikan tayammum sebagai ibarah an istimal at-tahur as-sa'id limashil wajhi wal yadaini al-muhtassaini bi syara'id makhsusatin ma'aniyah. Ya. Kata dia tayammum ni ialah istimal, menggunakan. Dia guna istilah menggunakan. As-sa'id at-tahur, debu tanah yang suci. Ya. Limashil wajhi wal yadain, atau setengah definisi dia kata limashil udwain al-mukhtassain, untuk disapu kepada dua anggota yang khusus. Disebutlah al-wajh wal yadain, muka dan dua tangan, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu, ma'aniyah, bersama niat. Oh, jelas lah. Maksudnya tayammum ni menggunakan debu tanah yang suci untuk menyapu dua anggota yang khusus, muka dan dua tapak tangan. Ya. Ada syarat-syarat tertentu disertai dengannya. Jadi kita nampaklah, oh, tayammum ni dia meliputi debu, meliputi dua anggota itu, muka, tangan dan seumpamanya. Ya. Dan begitu juga ulama-ulama daripada aliran dan mazhab yang lain. Maliki ada definisi dia, walaupun tak kurang sangatlah beza dia dengan Hanafi. Ada beza juga tapi tak banyak. Saya ingatlah tapi saya tak perlu baca lah, ya. Tak penting mana pun definisi ni, ya. Saya memang dalam apa-apa bab pun, tuan, definisi saya utamakan. Sehingga satu-satu hal saya ingat ke semua definisi yang ada setiap mazhab. Pasal bidang saya nak kena hafal. Bukan hanya sahaja fiqh ibadat, sahaja fiqh muamalat pun sama, sahaja fiqh jinayat pun sama. Bila saya nak jelas satu perkara, saya kena tahulah sekurang-kurangnya definisi yang ada dalam market, dalam pasaran. Kerana dalam definisi ni pun ada kepentingannya. Di mana sikit sebanyak perbezaan tu dia membantu kita lah untuk memahami bab itu dengan lebih baik. Ya? Itu tujuan ulama buat definisi. Ya tak? Ya? Baik. Hambali pun sama. Lebih kurang, walaupun ada sikit sebanyak perbezaan. Dia merujuk kepada debu, ia merujuk kepada dua anggota, merujuk kepada syarat-syarat tertentu dan niat. Orang kata hampir sama lah, ya. Almost the same, ya. Tapi yang saya suka ialah definisi Syafi'iyah. Ada setengah perkara tu saya tak suka definisi Syafi'i ni. Tapi dalam hal ni saya suka, kerana dia lebih agak nampak lebih jelas lah. Di mana lebih kurang juga dia kata, ya, tayammum ialah isalut turab at-tahur
bimashil wajhi wal yadain bi syara'id makhsusah badalan 'anil wudu wa badalan 'anil ghusl wa badalan 'an udwin min al-a'dha' alladhi yajibu taharatuhu. Lebih luas sikit. Katanya tayammum itu ialah isalut turab, menyampaikan. Tadi kata menggunakan, ni sama je menyampaikan menggunakan. Apa dia nak disampaikan itu? Debu, tanah yang suci. Ya, disapu kepada muka dan dua tangan. Sama macam tadi kan. Tapi saya suka hujung tu. Bisyara'in makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Sama aja. Tapi saya suka hujung tu. Badalan 'anil wudu, sebagai ganti kepada wudu. Tak disebut ada definisi lain. Ni dia sebut. Nampak lebih clear. Wa badalan 'anil ghusl, ganti kepada mandi juga. Maksudnya wudu kalau kita tak boleh buat, adalah syarat-syarat dia, bukan semata-mata je. Dia ganti kepada wudu dalam bracket bila kita ada halangan-halangan tertentu. Dan dia juga ganti kepada mandi wajib dalam bracket jika ada halangan-halangan tertentu. Adalah syarat-syarat. Dan dia kata ujung tu, ia juga adalah ganti kepada mana-mana anggota yang kita tidak dapat melakukannya sedangkan ia wajib disucikan. Ni tak ada lah definisi mazhab-mazhab yang lain. Merujuk kepada pendekatan atau pegangan mazhab Syafi'i, di mana kalau kita tak boleh wudu salah satu daripada anggota, kita wajib tayammum. Daripada definisi kita tahu dah pegangan mazhab Syafi'i macam mana. Dan saya pernah bagi contoh dulu. Mazhab Syafi'i tuan-tuan jatuh motor, pung, patah tangan, pergi hospital. Hospital pun lalu. Ya. Dia panggil apa? Simen lah kan. Orang Kelantan panggil, ada perkataan khas tu. Saya pun lupa lama. Dia panggil apa? Tak kisahlah kan, tapi dia balut. Pakai simen pula tu. Dah patah kan. Jadi macam mana tuan-tuan nak ambil wudu? Boleh. Tuan-tuan berwudu macam biasa. Tepat hak balut tu tuan-tuan sapu saja. Nak basuh tak boleh. Ataupun tak boleh basuh lah pasal anggota tu sudah berbalut. Sapu saja di atasnya. Sapu saja di sekelilingnya. Jangan sapu atas saja. Kalau tangan kelilinglah sapu. Basahkan tangan, sapu. At the end, tuan-tuan kena bertayammum. Sebab tu disebutlah definisi. Dia bukan hanya ganti kepada wudu, dia bukan hanya ganti kepada mandi wajib, dia juga ganti kepada mana-mana anggota yang kita tak boleh berwudu. Sedangkan dia wajib disucikan. Bila kita wudu, wajib basuh tangan. Ada tu tangan tak boleh nak basuh, pasal patah, balut. Sapu saja, tapi mesti digantikan dengan tayammum. Which is agak sukar untuk dilakukan sebenarnya. Walaupun di sana sebahagian besar ulama yang lain tidak mensyaratkan begitu, cukup sapu saja dan tidak perlu bertayammum lagi. Dan saya lihat banyak juga dalam buku-buku fiqh moden memilih pendapat itu. Mazhab Syafi'i bab ni dia ketat je tuan-tuan. Adalah tuan-tuan kena tayammum. Saya tak tahulah, saya masuk hospital banyak kali dah, tapi tak nampak pula depa tayammum hak balut-balut tu. Depa ni tayammum ke tidak? Ya tak? Mungkin dia ikut hak tak tayammum tu. Ya. Lepas tu tuan-tuan selepas balut itu dibuka, tuan-tuan kena qada balik sembahyang yang tuan-tuan tinggalkan. Sanggup tak? Biasa kalau patah tangan balut berapa lama? Saya tak ada pengalaman patah tangan. Patah bahu ni pun tak. Lepas tu bila dibawa ke hospital, saya tanya, tak balut ke? Dia kata bahu mana boleh balut? Bahu tak ada balut, biar je. Hospital Kuala Lumpur masa tu. 25 tahun dulu. 20 tahun dulu saya, 21 tahun. Tahun 2002 saya accident. Tapi kalau tangan balut lah, kaki balut lah kan. Dia balut kan, dia simen lah. Tuan-tuan kena kontrol balik lah. Let's say 2 bulan balut. After dibuka balut itu, tuan-tuan sudah boleh berwudu secara normal. Tuan-tuan kena qada balik 2 bulan yang telah tuan-tuan solat dengan tayammum itu. Agak-agak boleh buat. Agak-agak. Saya tak boleh buat. Kot tuan-tuan lebih kuat iman daripada saya, kot boleh buat kot.
Saya ikut pendapat majoriti atau ramai ulama pada hari ini yang hanya mensyaratkan sapuan saja, tak perlu bertayamum lagi. Kerana dalam hal ni ia lebih kepada ijtihad. Dan hadis ada pun tidak sahih sebenarnya. Kalau sahih pun hak ni kata sahih, hak ni kata dhaif. Terpulanglah awak nak amal mazhab Syafi'i bab ni, nak ambil susah go for it. Tapi saya lihat pendapat yang paling praktikal yang saya sendiri amalkan, dan saya akan beritahu perkara yang sama kepada siapa saja, termasuk dalam kuliah saya dan member yang tanya. Sama juga ada anak accident, abang daripada Perak, dia dulu duduk di flat sekali dengan saya, lepas tu dia dah pindah pergi ke Perak, Taiping lah. Anak dia accident, dia call saya, "Ustaz, macam mana nak buat anak patah ni? Budak dah lah lihat nak semayang, nak kena tayammum ke? Tayammum lagi tak semayang lah budak tu," dia kata. Saya kata tak payah, wuduk macam biasa, tempat yang patah atau dibalut itu sapu saja di sekeliling, that's it. Kalau kira ada lagi ulama kata lebih ringan, sapu pun tak payah, dah balut dah, nak sapu apa lagi dia kata. Saya kata benda ni ijtihad. Dan apa yang saya sebutkan ada basisnya, memang termuat dalam buku-buku fiqh, especially dalam fiqh moden, fiqh yang latest lah ya. Kalau fiqh dulu dia lebih kepada mazhab, ikut mazhab lah, mazhab Syafi'i lagu ni, mazhab Hanafi lagu ni, mazhab Maliki lagu ni. Tapi lah konteks hari ni tuan-tuan, fiqh ni dia tidak hanya tertentu kepada mazhab-mazhab secara spesifik atau khusus sama sekali. Ada je perkara-perkara yang kita boleh beramal daripada mazhab-mazhab lain, melihatlah kepada kemaslahatan masing-masing. As long as perkara tu tidak strictly directly bercanggah dengan nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sebab tu fiqh ni dia hidup. Qardawi tuan-tuan, kalau kita baca buku-buku fiqh beliau, dia tak stick pada satu-satu aliran, satu-satu fahaman, satu-satu mazhab. Bahkan walaupun dia daripada Mesir Syafi'i, kita baca fiqh taharah dia, kita lihat very flexible dalam banyak hal. Sebab tu dia rujuk dunia. Bila kita ada pikiran minda kelas nombor 1 dunia, orang pakai dunia lah. Tapi kalau kita duk pakai geng kita aja, orang pakai geng kita lah, tak pergi mana lah kita kan. Jadi saya kata okey saja. Melainkan kalau tuan-tuan berwuduk dahulu sebelum tuan-tuan balut, baru tidak diwajibkan qada dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau tuan-tuan anak patah masuk hospital, cakap kat doktor, nanti dulu saya nak suruh anak saya wuduk. Anak tu saya sakit. Tak perlu, balut aja. Tapi kalau balut selepas berwuduk, tak payah qada. Ada syarat di situ. Jadi saya lihat dalam bab ni mazhab Syafi'i dia agak ketat. Dan Qardawi sendiri tuan-tuan dalam buku fiqh taharah beliau ataupun buku adalah sebahagian buku yang saya baca, dia agak kritik mazhab Syafi'i dalam bab taharah. Dia kata al-mazhab Syafi'i min aqsal mazahib fi bab taharah. Mazhab Syafi'i ada mazhab yang keras dalam bab taharah. Memang contohnya dalam bab ni dia agak keras lah. Dah lah kena tayammum, lepas tu kena qada balik. Yang saya kira tak tahulah kot, macam saya tak boleh nak buat lah. Malas satu hal, lagi satu menyusahkan. Yang mana saya lihat pendapat-pendapat ulama ni tak adalah based on hadis yang betul-betul solid pun, dan tak ada nah yang sahih sebenarnya. Jadi boleh saja untuk kita mengambil pendapat yang lain. Baik. Macam Imam Ghazali lah tuan. Mazhab Syafi'i tuan, air yang sedikit jika dimasuki najis, straight away jadi najis, walaupun ia tidak merubah warna, bau dan rasanya. Saya pernah hurai dulu yang mula-mula bab air dulu, last 4 years. Mazhab Syafi'i ketat bab air ni, di mana ulama-ulama yang lain, mazhab-mazhab yang lain, air ni kalau dimasuki najis, dia sedikit ni mana kurang daripada 2 kholak, selagi mana tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, yabqa ala taharatihi, dia sustain kesuciannya. Mana boleh wuduk lah, nak minum tak boleh lah, ataupun tak tahulah kan. Tapi kalau nak wuduk, nak mandi wajib boleh. Kerana apa? Selagi tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka dia kata boleh. Parameter dia berubah ke tak berubah sifat air. Tapi mazhab Syafi'i dia kata berubah ke tak berubah ke, asal masuk najis saja walaupun sedikit, asalkan air itu tidak sampai 2 kholak, maka dia kata sudah tidak boleh digunakan lagi, jadi air najis atau mutanajis. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah dalam bukunya Ihya Ulumuddin bila dia bincang bab ni?
Buku ayat ni bukan buku nak bincang kerohanian saja. Sebelum kerohanian dibincang dulu bab ibadat, taharah, solat, haji, muamalat pun ada. Kan? Hatta saya ajar fiqh muamalat di banyak tempat, saya petik daripada panduan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam ayat, dalam cara nak bisnes, berniaga macam mana. Ingat Imam Ghazali ni cerita bab tasawuf aja. Buku ayat tu boleh masuk dalam model atau modul untuk kewangan Islam tau. Apa kata beliau dalam buku tu? Dia kata awadu ayyakuna al-madhhab asy-Syafi'i ka madhhab Abi Hanifah fi hadhihi al-masalah. Ka madhhab Malik fi hadhihi al-masalah. Aku harap mazhab Syafi'i dalam bab ni seumpama mazhab Malik dan mazhab-mazhab yang lain juga. Maksudnya kalau boleh, ataupun dia kata kalaulah dalam bab ni mazhab Syafi'i seumpama mazhab yang lain, di mana asal tak berubah makna warna, bau dan rasanya tak najis. Apa maksudnya? Maksudnya Imam Ghazali dia sokong pendapat dalam mazhab yang lain. Sebab tu dia kata begitu. Ya. Jadi dalam bab ni dia tak setuju, cerita dia tak setuju lah. Ya. Okey je. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan fahamlah dari definisi itu. Dan saya dapati ada banyak lagi definisi yang lain. Yang saya paling suka hak Syafi'i inilah. Antara yang saya paling suka lah. Tapi yang saya paling suka ialah definisi yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer. Saya memang suka ulama semasa dalam banyak hal. Ya. Antaranya Aiman Musa. Sebab ulama kontemporer ni bila dia buat definisi biasanya dia nak bagi orang mudah faham. Ya. Dia tak panjang, dia very simple. Ya. Antaranya ialah Aiman Musa dalam buku Syarah Bidayah Mutafaqih beliau, dalam buku Syarah Hidayah Mutafaqih beliau, nama dia Hidayatul Mutanazih tak silap saya. Dia kata tayammum ialah at-ta'abbud lillah bi qasdi turabit tahir li mashil wajhi wal yadain. Kata beliau tayammum ialah ibadah kepada Allah dengan menyapu muka dan tangan. At-ta'abbud, kata beliau, at-tayammumu syar'an at-ta'abbud lillah bi qasdi turabit tahir li mashil wajhi wal yadain ma'a syurut. Katanya tayammum ialah beribadah kepada Allah dengan menggunakan debu yang suci, disapu pada muka dan tangan dengan syarat-syarat yang tertentu. Ya. Itu pun antara saya punya favourite lah ya dalam buku beliau, Hidayah Mutanazih. Saya selalu merujuk buku tu dalam banyak hal. Ya. Dia buku kontemporer. Dia syarah kepada Bidayah Mutafaqih. Bidayah Mutafaqih ni buku Wahid Salam Bali. Kau pernah kenal Wahid Salam Bali? Kenal tak? Tak pernah dengar? Wahid Salam Bali ni ialah ulama dan pada masa sama pakar rawatan ru'yah syar'iyah di Mesir. Ya, dia bukan saja tu alim, tapi dalam bab rawatan mistik-mistik ni lah, sihir, gangguan jin, ya, dirasuk, jenis-jenis macam tu, hak mistik-mistik, penyakit-penyakit pelik-pelik ni kan. Ya, dia tokoh lah di sana. Hatta guru saya dalam bab rawatan ru'yah syariah ni juga ada anak murid kepada beliau. Saya ni bukan ustaz saja tuan, saya dulu pun tangkap hantu juga. Tangkap hantu mana jampi-jampi orang yang sakit-sakit saya dulu buat. Saya pun perawat dulu ya. Pasal apa saya panggil ru'yah syariah? Saya tak guna rawatan Islam sebab saya tak suka perkataan tu. Ya. Kalau di peringkat akademik kita panggil rawatan ru'yah syariah. Kita tak guna perkataan rawatan Islam. Ya. Pasal apa tuan? Pasal rawatan ni dia tak ada Islam, tak ada kafir. Dia tak ada Islam, tak ada tak Islam. Semua rawatan yang tak langgar syarak dibenarkan. Dia sama saja dengan ilmu. Ilmu mana ada ilmu Islam, ilmu tak Islam. Dia ada ilmu syarak dan ilmu akal. Kita Imam Ghazali, dia tak panggil ilmu-ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu Islam. Dia tak panggil ilmu Islam, dia panggil ilmu syarak. Lain pada ilmu tu dia panggil ilmu akal. Ilmu yang berasas pada wahyu, ilmu syarak.
Bukan ilmu Islam, ilmu syarak. Ilmu yang tidak berasas kepada wahyu, ilmu akal. Ya. Nampak? UAE bagus tuan. UAE pengajian Islam, dia tak panggil pengajian Islam. Dia panggil pengajian ilmu wahyu. Sebab tu saya ada minda macam tu. Kenapa? Kerana ilmu ni semua Islam. Apa? Ilmu sains bukan Islam ke? Ilmu matematik bukan Islam? Ilmu ni semua datang daripada Allah. Ada manfaat pada manusia. Ya tak? Yang bezanya ialah syarak atau tidak syarak. Berasal pada wahyu atau tidak pada wahyu, itu saja. Jadi perkelasan yang dibuat oleh Imam Ghazali tepat. Ilmu ni ada ilmu syarak atau syar'i, ada ilmu akli. Ilmu syarak katanya ilmu yang berasaskan kepada wahyu, must be based on revelation. Adapun selain daripada itu adalah ilmu akal, ilmu sains, ilmu akal, ilmu. Jadi sama juga. Ya? Jadi rawatan pun sama juga. Rawatan ni dia tak ada Islam, tak Islam, Islam kafir apa tak ada. Rawatan ni dia very open. Kita panggil rawatan ru'yah syariah. Rawatan jampi syarak. Merujuk kepada rawatan-rawatan yang berasal pada Quran dan hadis Nabi lah. Baca ayat Quran itu dah begini ya. Nampak? Lepas tu kita tak guna istilah rawatan Islam. Bila kita guna istilah itu, dia macam menyempitkan lah. Seolah-olah kalau rawatan Islam ni mesti baca Quran aja lah, mesti baca zikir aje lah. Habis tu hok pergi hospital tu tak Islam ke? Dia menyempitkan konsep rawatan dalam Islam. Saya dulu peringkat awal nak buat PhD dalam bab rawatan Islam, At-Tibbun Nabawi, The Cure of the Prophet, nak buat bab tu. Bisa buat bab lain kan. Tapi cerita dia begitulah. Dia tokoh di sana ya. Kadang-kadang bukan nak cakap lah nama je rawatan Islam, tak ada kita pergi tak Islam mana pun. Saya pun banyak pergi rawatan-rawatan Islam ni. Saya dulu pun perawat juga ada. Tapi tak semualah. Kita tak nafikan dari sudut bacaan yang dia guna, dia baca ayat Quran apa gitu gini, tapi ada usul-usul tak betul juga. Saya baru je enggak tengok last year kot pergi di satu tempat ya, adalah member ajak kan, keluarga, family ajak, kita pun pergi lah, teman kan. Jadi alang-alang saya pun masuk juga lah. Saya selalu pergi juga tuan. Kat Selangor ni banyak tempat saya pergi. Orang ajak saya pergi. Sambil-sambil saya pun tengok saya juga kan. Lebih kurang ya. Macam Tok Bomo lebih kurang. Tapi saya tak kata semua lah, tapi sebagai sikit-sikit je orang buat ni. Ada juga lagu ni. Islam aku mana sikit-sikit orang buat. Aku dulu accident lah. Aku ada apa nama ya, discogenik disc lah. Dia kata saya orang buat. Lala saya cakap kat dia. Saya kata ustazah, saya ni dulu accident. Saya ada satu disease, nama dia discogenik disc. Saya buat rawatan di hospital. Bukan Tawakal, KPJ Sentosa saya buat kat situ. 10,000 habis tu. Diam terus dia. Dia kata saya orang buat. Dia pegang-pegang saya. Dia baca ayat Quran biasalah, bila sebut rawatan Islam dia baca ayat tu, baca ayat ni. Ujung-ujung dia kata, "Siap kat awak ni, orang buat awak ni." Saya kata, "Ya. Saya dulu accident saja. Saya ada disease, saya ada penyakit. Nama dia discogenik disc. Saya buat kat hospital swasta di KL." Diam terus. Macam mana awak kata awak buat rawatan Islam, awak kata saya orang buat? Apa bukti yang awak ada kata saya orang buat? Aduh. Nak masuk tempat dia besar, rawatan Islam. Islam apa macam tu? Tak ada Islam Jadi kalau orang macam saya, okey lah. Kalau jenis macam tuan-tuan, bukan tuan-tuan, orang lain lah. Oh, sudah, orang buat. Mulalah dia target. Siapa tak suka kat aku? Ni pun sama juga. Saya pergi kat Kuang kan. Kuang tu ikut member juga. Dia bawa isteri dia dan adik-beradik dia. Tengah baca Quran tu dia merasuk. Hok perawat tu pula pergi tanya, siapa buat awak? Dia tunjuk, ni buat dia. Dah bergaduh pula adik-beradik dua orang. Lepas beberapa hari, kawan saya ajak saya pergi lagi sekali jumpa perawat tu. Top juga perawat tu tuan, belah-belah Sungai Buloh saya lah. Tuan-tuan tahu kenapa kawan saya ajak pergi lagi sekali? Dia nak marah ustaz tu. Pasal apa ustaz tu tanya siapa buat? Lepas tu boleh pula cakap, jangan percaya, ini jin, cakap dia tak betul. Habis tu dah awak tanya pasal apa? Betul, dengan sebab dia tanya siapa buat awak, dia pergi tunjuk hang ni buat. Dah jadi masa muka pula dah. Islam apa macam tu saya kata? Bukan begitu cara dia. Sorry lari tajuk sikit. InsyaAllah. Tapi nak cerita gitu ya.
Dia ulama di sana, amat bagus sekali. Tuan-tuan kalau nak bab tu, tuan-tuan boleh beli buku di Shopee, ada jual. Dia ada buku tentang sihir, dia ada buku tentang rawatan ruqyah syariah ni lah ya. Di mana buku dia semua solely based on Quran dan hadis Nabi. Tak lari tuan-tuan. Tak lari. Ya, berbezalah dengan rawatan ruqyah syariah atau AKA dalam bracket rawatan Islam ada kat Malaysia ni lah. Dan yang saya tengok banyak kan ada amalan suruh baca itulah, baca inilah. Yasin Mubin 7 lah, selawat 7 lah, itulah inilah. Macam-macam. Lepas tu ada cara-cara pula lah, baca ayat kursi. Bayangkan ayat kursi berada di depan. Bayangkan ayat kursi berada di kanan. Pelik macam. Nabi ajar baca aja, tak ada dia suruh. Apasal bila awak baca tu ayat kursi tu jaga awak. Yang jaga awak Allah. Ayat kursi tu satu munajat kita pada Tuhan saja, pendindingan. At the end of the day Allah. Lepas tu Nabi ajar baca saja. Kalau zikir baca saja, dia tak ada pelik-pelik. Surat sembuh lagi, baca ayat ni hembuh depan, hembuh kanan, hembuh kiri. Tak ada hembuh, tak payah. Ustaz bukan salah. Itu ikhtiar dia. Memanglah, tapi bagi saya tak perlu. Kita baca saja ya. Dia ajar memang solid lah. Tuan-tuan boleh beli buku tu, bagus lah. Tak samalah macam tempat kita. Okey, baik. Definisi ya. Okey, kemudian yang kedua ialah hukum, di mana ulama sepakat no khilaf, tayammum adalah disyariatkan. Ya. Mana kata kalau ada masalah dalam wudu, ada masalah dalam mandi wajib, ada masalah tentang anggota wudu atau anggota mandi wajib. Ada sahabat tuan-tuan, kepala dia pecah dalam satu peperangan tak silap saya. Sahabat lain tanya, dia tanya sahabat yang lain, boleh tak aku tayammum? Sahabat tu kata tak boleh, mu kena mandi wajib juga, dia kata. Pasal malam tu dia bermimpi keluar mandi, dia mandi mati tuan. Cuma hadis tu ada yang kata sahih, ada kata tak sahih, ada masalah sanad sikit. Tapi cerita tu amat familiar dan famous sekali kepada orang yang belajar fiqh dalam bab tayammum. Mati tuan-tuan. Ya. Jadi banyak kes ya. Tayammum memang disyariatkan. Pasal ada banyak kes, sementara Allah Subhanahu Wa Taala sebut clear cut dalam surah Al-Maidah yang saya ada banyak kali baca tuan-tuan, daripada wuduk sampai mandi wajib. Ni tayammum baca ayat tu lagi. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Taala ajar berwuduk, Allah Taala ajar mandi wajib. At the end Allah Taala ajar tayammum. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Ujung tu Allah Taala kata fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Allah Taala kata ujung tu Allah Taala kata ujung pula tu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biwujuhikum wa arjulikum wa aydikum famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, Allah Taala ajar wudu nak sembahyang, Allah ajar basuh. Kalau tak ada, kalau junub Allah Taala kata mandi wajib. Hujung tu Allah Taala kata, jikalau kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu suci dan sapulah muka kamu dan kedua-dua tangan kamu. Quran dah kata begitu ya. Kalau Quran kata, nak kata macam mana lagi? Jelas Allah Taala perintah. Ya, kalau masalah dari sudut wudu dan mandi wajib, Allah Taala kata tayammum. Dan tidak ada pada ayat-ayat yang lain setahu saya, surah Al-Maidah ayat tayammum tu. Ada satu ayat lagi ya. Tayammum ni ada dua ayat dalam Quran. Satu Al-Maidah, satu surah apa? An-Nisa. Saya pun tak ingat, tak cek lagi. Sama juga di mana Allah Taala kata falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Sama saja. Dia ada dua kali. Wudu Allah Taala ajar sekali saja, tapi tayammum Allah Taala ajar dua kali ya. Baik. Itu rujuk pada ayat Quran. Adapun dalam hadis Nabi memang banyaklah. Ya. Nabi menyebut tentang tayammum. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada Jabir, di mana Nabi kata tayammum ni hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Dia satu specialty, khususiyah yang tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Kalau wudu umat terdahulu pun ada.
Mandi wajib pun mungkin ada kerana ia bentuk bersuci dengan air. Adapun bersuci dengan debu, Nabi kata kita saja. Utitu khamsan lam yu'ta hunna ahadun min qablikum. Nabi kata diberi 5 perkara kepada aku atau kepada kamu juga. Nabi kata diberikan kepada aku 5 perkara, tidak diberikan kepada orang-orang sebelum daripada aku dan kamu. Nabi sebutlah sosok-sosok. Ujung tu Nabi kata wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura. Dijadikan kepada aku dan umatku juga bumi ini suci. Bumi ini sebagai masjid dan suci. Apa maksudnya? Semayang di mana sahaja daripada bila-bila masa boleh. Tuan-tuan nak semayang di mana? Tak perlu cari masjid, tak perlu cari surau. Di rumah boleh, di padang boleh. Berbeza dengan umat terdahulu, di mana mereka tak boleh semayang itu. Dia mesti semayang di tempat-tempat semayang yang special. Katanya kalau Kristian hanya di gereja saja. Gereja saja. Kalau Yahudi hanya di makbad mereka saja. Dah begitu hak lain-lain. Walaupun kita tak tahu in spesifik. Islam saja semayang boleh di mana-mana di atas muka bumi. Pasal Nabi suruh. Ya tak? Boleh azan dulu lah. Lepas tu kita sambung sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه السورة القادمة محمد النبي تقبل الله
Okey, baik. Balik pada yang tadi ya. Jadi Nabi kata, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagi aku dan umat aku juga bumi ini sebagai masjid dan suci. Kita boleh saja sembahyang di mana-mana. Yang tak boleh dua tempat, kubur dengan tandas. Dua tempat ni makruh, tapi makruh di sisi majoriti. Hak lain sembahyang saja. Tak ada syarat sembahyang di masjid, di surau, di mana-mana, di rumah, di tapi kalau umat terdahulu tak boleh. Sembahyang ada tempat khas, sama ada di tempat-tempat ibadah mereka ataupun tempat yang dikhaskan oleh nabi-nabi atau Allah Ta'ala lah dalam wahyu mereka. Islam saja kita boleh sembahyang di mana-mana kerana bumi ni suci, kata Nabi. Dan dia juga boleh menjadi alat untuk bersuci. Jadi tayamum, tuan-tuan, tidak ada pada umat-umat yang lain. Specialty ni hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Betapa Allah Ta'ala merahmati kita. Oh, rahmat Allah Ta'ala pada kita umat Nabi Muhammad ni. Ya. Sebab itu kita kena menghargai setiap hukum hakam syarak yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan kita semua. Betul tak? Baik, hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala, dalam hadis yang lain, hadis Abi Daud, tak silap saya, daripada Asma, daripada Aisyah, ista'arat min Asma qiladah fahalakat fa arsala an-nabi ashabahu fi talabiha fahadaratis salat wa laysa ma'ahum ma'an fanazalu ayatut tayammum. Hadis ni banyak buku-buku saya, tak silap saya ada Bukhari Muslim ada juga, tak silap, dengan lafaz yang berbeza. Ini lafaz saya baca ni lah Abi Daud. Bukan begitulah. Di mana kata Aisyah dia pinjam tali leher pula dah, rantai leher daripada Asma, adik-adik dia lah, anak buah kakak juga. Tiba-tiba hilang. Maka apa Nabi buat? Nabi hantar sahabatnya pergi cari di mana. Tiba-tiba tak jumpa. Cari. Lepas tu masuk waktu solat, dia balik daripada pemusafiran mana-mana, mana jauh lah tempat tu, ataupun di luar lah daripada Mekah, bukan begitu. Jadi tak ada air. Maka dengan sebab mereka dalam keadaan yang kesempitan, tidak ada air, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tayamum. Jadi sebab nuzul ayat tayamum ni ialah sahabat Nabi tak ada air ketika mencari rantai Aisyah yang hilang. Nampak? Nabi pun tak tahu, tuan, barang hilang kat mana duduk. Orang kita hari ni asal barang hilang je jumpa bomo, asal barang hilang je jumpa bomo, asal barang hilang je cari ustaz. Kawan saya kereta hilang, tuan, bila dia parking dekat komuter Sungai Buloh. 2 tu umur dia jumpa, tak tahulah, dia kata ustaz, dia kata rawatan macam ni, tak tahulah bomo ke apa. Satu bomo, saya gaji ni macam ni, saya panggil bomo aja, very sorry to say lah. Kata duduk belah utara, satu bomo kata duduk belah belah selatan. Habis duit saja je. Patut ada lah kena buat tu buat ni kan. Tak dapat balik pun kereta tu, orang curi lah cerita dia. Buatlah semai hajat, minta dengan Allah. Tak payah jumpa siapa-siapa, nak jumpa bomo ke ustaz pun tak payah. Ya tak? Dah hilang-hilang lah. Nabi hilang pun tak tahu kat mana. Kau pergi jumpa bomo, dia tahu ke? Tak ada dia tahunya. Dia main agak-agak je tu. Baik. Tapi akhirnya dijumpai balik rantai itu di sisi unta, tak silap saya. Unta tu ada tempat turun naik tu kan, macam dia punya pelana tu, terselit di situ. Jumpa juga, alhamdulillah, ya. Nampak? Orang kita pun kalau barang-barang hilang ni pun kadang cari tu omoh, cari ustaz lah. Okey, jadi kita dah habis definisi dan hukum. Next nanti kita akan masuk syarat-syarat tayamum, insya-Allah taala. Ada tanya apa-apa tak? Ada orang ajar kalau barang hilang baca ayat ni, innahu la raj'ihi laqadir, innahu la raj'ihi laqadir. Adalah 10 kali dah, 1 kali dah, ada waktu-waktu tertentu, ada masa-masa tertentu.
Ayat tu maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala untuk mengembalikan, dia amat berkuasa. Ayat ni hari kiamat tuan. Dia mengembalikan kita daripada kematian kepada alam akhirat. Innahu la raj'ihi laqadir. Allah Ta'ala berkuasa untuk nak menghidupkan kita setelah dimatikan. Ayat tu cerita pasal hari akhirat, bukan cerita pasal barang-barang kita. Nabi kata maqala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang pandai cakap sesuatu tentang Quran, maka dia akan bersedia tempatnya dalam neraka. Saya personally pun tak setuju tuan. Ayat ni untuk sakit darah tinggi, ayat ni untuk sakit kecil manis. Mana dia tahu? Kita nak kata ayat tu begini, ayat ni begini tuan. Kita berhadapan dengan hadis Nabi ni. Mu kata begitu, kata begini pada Quran, kamu sedia tempat kamu dalam neraka. Ya. Mu nak tafsir Quran, hati-hati. Bukan boleh main tafsir, kena tengok hadis Nabi nya macam mana, tafsir-tafsir, cari tafsir yang muktabar, mana yang ahli dia lah. Betul tak? Sama juga dalam bab ni, kita tak boleh nak pandang-pandang. Ini ketulinan dan kesucian Quran yang telah dipelihara oleh Allah. Ya, Quran tak dinafikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Quran kata Allah Taala dia ada syifa, penyembuh. Tapi tak ada kata ayat ni untuk penyakit ni, ayat ni untuk penyakit ni, tak ada. Kita baca saja. Selebihnya minta pada Allah Taala. Kalau dari sudut ru'yah syar'iyah lah, dari sudut jampi dia kan, dari sudut bacaan-bacaan tu, cerita dia begitulah. Saya pun heran juga kadang-kadang, macam mana dia boleh padan-padankan ayat tertentu dengan penyakit tertentu ya? Dia mimpi ke atau pengalaman ke macam mana? Tapi kesianlah kat dia, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya? Kerana dia telah menjadikan Al-Quran ni begitu dan begini tanpa dia ada ya, sesuatu pun. Kalau ada hadisnya tak apa. Macam Nabi kata ayat kursi untuk halau syaitan semasa tidur. Kita nak tidur, kita baca ayat kursi, Nabi kata syaitan tidak akan dapat mendekatimu. Okey lah. Tak, pasal Nabi beritahu. Kalau Nabi tak beritahu, kita pun tak boleh pandang-pandang. Baca ayat ni syaitan lari ya, mana awak tahu. Contoh. Tak? Okey, cukup setakat tu dulu. Kalau tak ada soalan, insya-Allah taala next nanti kita sambung lah ya. Bermula dengan syarat sah tayamum. Walaupun tayamum ni kita tidaklah selalu melakukannya, tapi mungkin kita akan perlu melakukannya pada esok hari. Kita tidak tahu ya. Aku lukul azab wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah insya-Allah taala.